Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Khairil Harfi Riantan bin Muhammad Asmawitan. Nombor metrik 060889. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk Orientalisme. Sebagai pengenalan, kita dapat lihat pada zaman ini, tentangan yang dihadapi oleh umat Islam adalah lebih kepada serangan pemikiran dan ataupun ideologi berbanding dengan perkara lain, kerana pemikiran ataupun ideologi merupakan satu perkara yang mudah meresap dalam fikiran anak-anak muda pada zaman ini. Saya ambil kata-kata daripada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam kitab beliau Mukhtasar Al-Mazhab Akidah dan Firqah Umat Islam. Beliau menyatakan perkara yang perlu menjadi perhatian ialah pemikiran-pemikiran ini telah dibawa masuk ke dalam negeri umat Islam dan menjadi senjata serangan pemikiran yang berkesan di zaman ini untuk menjauhkan umat ini daripada Islam dengan cara dan hujah yang halus. Okey, antara pemikiran yang ada yang dapat merosakkan umat Islam pada zaman ini seperti ideologi liberalism, sekularism, hedonism, termasuk juga orientalisme ini. Sebagaimana yang kita tahu bahawasanya orientalis merupakan seorang cendekiawan barat yang menitik beratkan pendidikan ke atas agama Islam, terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam seperti umatnya, sejarah dan seumpamanya. Dan adakah orientalis ini berkait rapat dengan orientalisme? Jadi untuk kita tahu lebih lanjut berkaitan dengan orientalisme, saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan pembentangan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adli Zubair bin Misrul. Nombor metrik 060853 akan membentangkan mengenai definisi Orientalism. Orientalism merupakan satu fahaman yang berpandukan kepada fahaman sekularisme yang mengasingkan hal agama dan urusan dunia selain menganggap bahawa agama Islam adalah merupakan agama yang dicipta oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Yusuf Su'aib tahun 1985, Orientalism berasal daripada perkataan Orient yang merupakan kosakata daripada bahasa Perancis. Perkataan Orient membawa maksud timur, namun secara geografinya, Orient membawa definisi dunia timur. Manakala dari segi etnologinya, didefinisikan sebagai bangsa-bangsa di timur. Menurut Nur Asikin bin Baharudin tahun 2000 pula, Orientalism terdiri daripada cantuman dua patah perkataan iaitu Oriental dan Ism. Oriental bererti ketimuran, manakala Ism pula ialah kata penyambung yang menunjukkan kepada satu kefahaman, ajaran, sistem, sikap dan sebagainya. Jadi, Orientalism boleh diertikan sebagai satu kefahaman yang bersifat ketimuran. Secara tuntasnya, Rahimil Afandi Abdul Rahim dan juga lain-lain tahun 2012 menyatakan bahawa Orientalism merupakan sesuatu fahaman atau aliran yang berkeinginan dalam menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta perkara yang berkaitan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Kasman, nombor metrik 060925. Hari ini saya akan menyambung pembentangan mengenai sejarah kemunculan Orientalism. Kemunculan fahaman Orientalism ini adalah disebabkan daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh ilmuwan barat mengenai ilmu-ilmu dari timur sama ada dalam bentuk sastra, adat istiadat politik kaum maupun agama yang wujud di timur Asia, termasuklah agama Islam. Kemunculan fahaman Orientalism ini telah berlaku dalam beberapa peringkat. Yang pertama, pada zaman Daulah Islamiyah, di mana negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia dijadikan sebagai pusat peradaban Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian, bahasa Arab pada ketika itu dijadikan sebagai alat komunikasi oleh bangsa-bangsa Eropah yang menjadi penduduk tetap dan asli di Andalusia. Kemudian, Eropah yang ada pada ketika itu kebanyakannya menuntut ilmu di institut-institut perguruan tinggi Arab. Kehadiran bangsa Eropah ini telah menyebabkan muncul fahaman Orientalism di kalangan ilmuwan-ilmuwan barat. Seterusnya, yang kedua, yaitu semasa tercetusnya Perang Salib. Perang Salib yang berlaku yang melibatkan Islam dan Kristian berlaku pada tahun
1091 sehingga 1291, di mana Perang Salib ini telah mengakibatkan hubungan Islam dan Kristian menjadi tidak sefahaman dan mencetuskan Renaissance. Kristian telah memutuskan untuk mengumpul para penterjemah yang mahir untuk menjalankan kajian mendalam mengenai Islam dan Nabi Muhammad SAW. Hasil penterjemahan ini telah wujud banyak cerita ataupun kajian yang negatif terhadap Nabi Muhammad SAW dan Islam pada ketika itu. Yang ketiga yaitu pada zaman pencerahan Eropah, di mana pada zaman pencerahan Eropah ini banyak kajian dan penterjemahan yang dihasilkan oleh para orientalis yang membawa kepada sesuatu yang negatif terhadap Islam. Namun begitu, masih terdapat juga karya ataupun tulisan hasil daripada penterjemahan tersebut yang tidak bertujuan untuk memburukkan Islam. Seterusnya, pada zaman pencerahan atau kegemilangan Eropah inilah wujud satu fahaman yang dikenali sebagai fahaman kolonialisme, di mana ia berlaku bangsa-bangsa Eropah yang datang ke negara Islam untuk menjalankan aktiviti-aktiviti perdagangan dan berhasrat untuk menjatuhkan bangsa Timur dan Islam pada ketika itu. Kesimpulannya, fahaman orientalisme yang telah muncul ini semakin berkembang pesat dan menjadi sangat berpengaruh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu tokoh-tokoh Orientalism. Antara tokoh yang mendominasi aliran Orientalism adalah seperti berikut. Yang pertama iaitu Christian Snook Hurgrange tahun 1857 sehingga 1936. Hurgrange adalah seorang orientalis Kristian yang berasal daripada Belanda. Setelah menamatkan pengajiannya di sebuah sekolah menengah di Breda, Snook kemudian melanjutkan pengajiannya ke Leiden di Fakulti Teologi Universitas Leiden dalam bidang teologi dan sastra Arab pada tahun 1875. Setelah 5 tahun, Snook menerbitkan buku berjudul Hetmekan Service, iaitu perayaan di Mekah. Snook memiliki pemikiran bahawa musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama, tetapi Islam sebagai doktrin politik. Konsep yang dipegang oleh Snook ini adalah berlandaskan kepada pengalamannya selama meneliti secara langsung budaya dan tingkah laku orang-orang Islam di Aceh. Baiklah, kita pergi tokoh yang kedua iaitu Évariste Léry Provençal. Léry adalah seorang orientalis Perancis yang berketurunan Yahudi dan beliau merupakan seorang yang memiliki semangat imperialis dan bekerja sebagai profesor. Dia dibesarkan dalam kalangan Yahudi dan menyambung pengajiannya di Universiti Algiers. Salah satu karya yang ditulis olehnya adalah Sejarah Spanyol Islam pada tahun 1953. Léry juga dianggap sebagai pemimpin Perancis dan spesialisasi Muslim Spanyol yang melengkapi penelitian dan inovasinya tentang Muslim Spanyol pada abad pertengahan. Kita pergi pula kepada tokoh yang ketiga iaitu yang terakhir, Regis Blacker. Blacker mempunyai banyak karya yang baik dalam bidang kesusasteraan serta keislaman seperti biografi raja-raja pada dinasti Umayyah tahun 1935. Adapun Perdana Menteri Penyair Ibn Zamrah pada tahun 1937 dan Tarikh Al-Adab Al-Arabi atau maksudnya sejarah kesusasteraan Arab yang ditulis dalam bahasa Perancis dan diterbitkan pada tahun 1952. Blacker mengkritik keunikan Al-Quran Osmani dan beranggapan bahawa masyarakat Muslim sebelumnya mengubah kata dalam ayat Al-Quran untuk menentukan kesamaan dan perkara ini adalah dibenarkan. Jadi itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Abid bin Muhammad Duha, nombor metrik 061878. Saya akan menyambung pembentangan kawan saya sebentar tadi yang bertajuk Ciri-ciri utama aliran Orientalisme. Berikut adalah beberapa ciri utama aliran pemikiran Orientalisme. Antaranya adalah yang pertama, Orientalis merupakan individu yang mengajar, menulis sebuah karya atau melakukan serangkaian penyelidikan tentang dunia timur. Golongan ini terdiri daripada ahli antropologi, sosiologi ataupun filologi. Yang seterusnya,
Orientalisme ini adalah kaedah pemikiran yang berdasarkan kepada perbezaan ontologisme dan epistemologi antara timur dan barat. Dan ciri yang terakhir, Orientalisme merupakan kaedah orang barat untuk mendominasi dan menguasai masyarakat timur. Ia berkepentingan mencipta penyataan-penyataan mengenai dunia timur, khususnya berkaitan agama, mengajari dan menguasai dunia timur, seterusnya mengubah mengikut kehendak mereka. Sekian sahaja dari saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamizam bin Fidri. Nombor bateri saya 059163. Okey, untuk yang seterusnya saya akan membentangkan tentang sebab Orientalisme bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab yang pertama adalah Kristianisasi, yakni melalui Orientalis, penjajah menanam perasaan bahawa umat Islam amat berbahaya bagi rancangan mereka. Ianya akan menyebabkan meruntuhkan nilai kemanusiaan dalam masyarakat negara yang dijajah agar tidak timbul suara penentangan terhadap penjajah. Dan ianya juga akan mematahkan perkara-perkara yang sensitif terhadap jiwa rakyat umat Islam, iaitu fahaman wahdaniyah yang tidak mahu tunduk kepada selain Allah SWT. Okey, sebab yang kedua adalah jati musuh Islam, di mana setelah gagal mencapai rancangannya, mereka mengubah taktik untuk mencemarkan dakwah dengan memasukkan khurafat, bid'ah, tahyul, cerita-cerita dongeng, Israiliyat ke dalam ajaran Islam. Kristian bimbang agama Islam akan tersebar ke seluruh Eropah dan Amerika. Dan disebabkan itulah mereka mencemarkan dakwah Islamiah dan melemahkan kekuatan agama Islam dari jiwa umat Islam serta melemahkan semangat kaum muslimin. Dan sebab yang ketiga adalah menghapuskan bahasa Arab, di mana Orientalis menanamkan fahaman kepada pelajar-pelajar dan mahasiswa Islam di barat dengan menyatakan bahawa bahasa Arab tidak perlu untuk perkembangan dan perbahasan. Dan seterusnya, Orientalis menuduh bahawa bahasa Arab ini mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan dan ianya juga tidak mampu mengatasi ilmu-ilmu moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq Bukri bin Saifuddin, nombor matrik 060867. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan tajuk Isu Orientalisme di Malaysia. Okey, mari kita lihat isu-isu Orientalisme yang berada di Malaysia. Okay, yang pertama, penghinaan dan penolakan terhadap autoriti Rasulullah SAW. Di Malaysia, kita dapati bahawa banyak pandangan yang mengelirukan tentang ajaran Islam yang telah dikemukakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Sayangnya, pandangan ini disokong oleh beberapa orang sejana jabatan yang lain. Antara contoh pandangannya adalah dakwaan bahawa pemodenan sejati yang berlaku di Malaysia telah diperkenalkan oleh penjajah British yang kemudiannya telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh bangsa Melayu Islam dipetik oleh Hadijah Rahmat pada tahun 2001. Okay, sejak kebelakangan ini juga kita telah dikejutkan dengan wujudnya beberapa golongan yang menganggap diri sebagai berstatus sarjana yang telah memberikan tafsiran yang mengelirukan tentang Islam. Dalam banyak-banyak isu ini telah dipolitikkan dan kerap kali diputarbalikkan oleh media. Ia bertentangan sama sekali dengan status negara Islam yang dinisbahkan dengan bangganya kepada negara Malaysia. Di situ saya senaraikan dua contoh pandangan atau isu yang menghina Rasulullah SAW. Yang pertama adalah tindakan yang secara terang-terangan menghina peribadi Rasulullah SAW yang digambarkan sebagai seorang yang biasa dan mematikan hawa nafsu dengan memiliki ramai isteri dan gundi, dipetik oleh Faris An-Nur pada tahun 2000. Yang kedua pula ialah
perjuangan Rasulullah SAW bukannya berbentuk risalah kenabian seperti mana termasuk dalam rangkaian kenabian yang terdahulu, tetapi lebih berbentuk perjuangan kemanusiaan seperti tokoh-tokoh yang lain. Perjuangan berasaskan Arabism, iaitu tribal leader yang bertujuan mengangkat martabat bangsa Arab berbanding dengan bangsa bukan Arab, dipetik oleh Farij An-Nur pada tahun 2001. Apa yang memalukan lagi, pandangan ini bertentangan sama sekali dengan nisbah keunggulan yang telah diberikan sendiri oleh penulis barat yang begitu menyanjung kehebatan perjuangan Rasulullah SAW, dipetik oleh W.M. Watt pada tahun 1951. Isu kedua pula ialah isu gender mengikut neraca dan sistem nilai barat. Kita dapati bahawa isu yang mengukit-ukit isu penindasan wanita memang dialih-alihkan oleh kebanyakan sejenak Islam. Isu ini telah dijadikan penekanan utama oleh gerakan Islam moden setelah didapati melalui pengamatan ulama Islam. Persoalan penindasan wanita ini mewujud di dalam masyarakat akibat dari penggadasan yang diamalkan oleh proses sosiologi keluarga masyarakat moden, dipetik oleh Najib Kabdian pada tahun 1995. Ditambah pula pentafsiran ulama yang rata-ratanya turut terpengaruh dengan sosiologi ini yang bias lelaki ini. Antara isu atau pandangan itu ialah, yang pertama, penekanan yang lebih suka menyokong pandangan yang pro-sekularism di samping merendahkan kredibiliti ulama Islam apabila suatu isu timbul di dalam masyarakat, dipetik oleh Rahimin Afendi Abdul Rahim pada tahun 2001. Yang terakhir pula, pendekatan perjuangan yang lebih menekankan kepada usaha memakai paradigma penyelesaian masalah alam barat menggantikan paradigma syariah yang kononnya lebih bersifat bias lelaki. Itu sahaja daripada saya. Sebenarnya sahabat saya akan sambung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrul Razi Ikmal bin Abdul Ghaffar, nombor metrik 060898. Jadi saya akan meneruskan kepada poin yang ketiga, iaitu penghinaan yang berlebihan terhadap sumbangan ulama di dalam konteks zaman moden. Jadi dewasa ini terdapat kecenderungan yang begitu meluas di kalangan sarjana untuk menjelaskan tentang konsep dan peranan intelektual di dalam masyarakat. Dalam banyak hal, penerangan ini terikut-ikut dengan pendekatan sosiologi kapitalis dan Marxism yang cuba membezakan antara kelas ulama dengan golongan bukan berpendidikan agama, yang kemudiannya golongan bukan ulama ini ditonjolkan sebagai golongan yang terpelajar, prihatin dengan keadaan masyarakat, sanggup berkorban untuk memajukan masyarakat dan segala bentuk nisbah kebaikan. Manakala golongan ulama pula telah dikategorikan sebagai golongan yang jumud, degil, pengganas, mementingkan diri sendiri dan banyak lagi nisbah negatif yang amat-amat dahsyat. Begitu juga terdapat kecenderungan yang tidak memasukkan golongan ulama ini sebagai suatu aset negara yang cukup bernilai yang terhasil dari pelaksanaan Sponsored Social Change, iaitu DEB oleh pihak kerajaan, yang dilihat telah memperbaiki taraf sosioekonomi dan pemikiran anggota masyarakat Melayu. Apa yang jelasnya, sikap yang menafikan perubahan sikap yang positif kepada golongan ulama ini bermotifkan niat yang jahat bagi menunjukkan golongan ulama lah yang bakal menggagalkan proses pemodenan yang begitu pesat berkembang di Malaysia. Selain dari pembentangan di atas, jika kita meneliti secara adil dan objektif segala nisbah buruk yang dikaitkan dengan ulama dengan membandingkan antara bentuk pemikiran yang diamalkan oleh ulama dan golongan sekularis ini, maka kita akan mendapati bahawa golongan sekularis ini sebenarnya yang telah dijangkiti dengan pelbagai penyakit yang membabitkan pemikirannya agak teruk, seperti jumud, keras kepala, taklid buta kepada pandangan barat, tidak mengamalkan pemikiran yang saintifik dan anti kepada kebenaran. Kata Rahimin Afandi tahun 2002. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Hakimi bin Muhammad Yuzi, nombor menteri 061760 daripada Kos Usuluddin dengan Kaunseling. Saya akan meneruskan dengan pembahagian pembincangan saya, iaitu berkaitan cara-cara mengatasi aliran orientasma. Saya akan membentangkan sebanyak 3 cara, kemudian akan diteruskan dengan ahli kumpulan saya yang lain, iaitu sebanyak 2 cara. Cara-cara pertama untuk mengatasi aliran orientalisme adalah mengambil langkah menulis sejarah dan tamadun Islam. Tanggungjawab ini dikelas oleh ilmuwan muslimin. Mereka perlulah menyediakan pusat-pusat kajian yang menyelidiki kebatilan dan kekeliruan ilmuwan orientalis. Untuk menghancurkan pemikiran yang batil, perlulah dengan pemikiran yang melurus berdasarkan logik dan dan hujah akal. Peranan pihak berkuasa juga sangat penting dalam bahagian ini, iaitu dengan menubuhkan satu kumpulan penyelidik yang terdiri daripada umat Islam sendiri supaya dapat menghasilkan penulisan ilmiah atau sejarah yang lebih terjamin akan keasliannya. Yang kedua adalah mengukuhkan kefahaman tentang Islam. Pihak yang berkenan, iaitu ilmuwan Islam, perlu menyanggah tuduhan-tuduhan kaum orientalis terhadap Islam dengan mengungkapkan, menganalisis dan memperbetulkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kerana kesalahan metodologi dan material daripada pihak orientalis. Pemimpin Islam yang berani perlu tampil memberikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orientalis. Orang Islam juga, iaitu kita juga, haruslah sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang positif dan strategik untuk mengatasi masalah ini. Cara yang ketiga atau yang terakhir daripada saya adalah menyatu padukan umat Islam. Umat Islam perlu memiliki jati diri dan nilai keimanan yang tinggi. Kebergantungan kepada pihak luar, khususnya dengan musuh-musuh Islam, sama ada dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan pentadbiran, telah menyebabkan kepimpinan Islam akur dengan kehendak dan kemahuan mereka. Melalui perpaduan umat Islam, pasti sebarang propaganda mampu ditangani bersama, kerana penyatuan umat Islam itulah kunci kekuatan umat Islam. Kekuatan iman pasti akan memberikan kekuatan kepada umat Islam menghadapi pelbagai dakwah ataupun propaganda musuh-musuh Islam. Sekian saja daripada saya. Dipersilakan pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaz Haziq Fitri Nazmi bin R.I. Rocky dan nombor metrik saya 061783. Saya akan menyambung pada isi cara-cara mengatasi aliran orientalisme. Baik, yang keempat ialah penguasaan ilmu dan teknologi. Usaha harus dipertingkatkan supaya orang Islam dapat menguasai segala bidang ilmu, termasuk sains dan teknologi yang boleh menandingi kemampuan orang-orang barat orientalis dan menampilkan cara hidup yang lebih progresif, dinamik, mampu menangani krisis secara bijak dan mampu menggerakkan manusia ke arah kemajuan serta yakin dan berusaha untuk menerapkan fahaman mereka dan dijadikan sebagai teras dalam menambahkan pengetahuan. Untuk itu, usaha menerapkan ilmu pengetahuan yang bersendikan akidah dan syariat perlu diperkembangkan sejak dari bangku sekolah rendah lagi agar dapat lahirlah generasi yang mampan dan ampuh menghadapi apa juga anasi-anasi dari pihak yang berusaha menyelewengkan akidah dan pegangan umat Islam. Dan isi yang terakhir ialah mengkaji semula manuskrip Melayu. Badan kerajaan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, Jabatan Mufti dan Majlis Agama Islam perlu memainkan peranan dalam melakukan kajian tuntas terhadap manuskrip alam Melayu bagi membangkitkan kesedaran dalam masyarakat yang masih berkiblatkan barat yang selama ini jadikan sumber rujukan utama. Kerajaan boleh memperkasakan sepula institusi Kesultanan Melayu melalui manuskrip kanun dan mengangkat disiplin ilmu tarekat yang pernah menjadi dasar amalan rohani masyarakat alam Melayu. Satu-satunya jalan untuk mengatasi kebatilan yang digemburkan oleh Barat adalah tanggungjawab ilmuwan Muslim untuk segera mendirikan pusat-pusat pengkajian yang menyelidik kebatilan dan kekeliruan ilmiah kaum orientalis. Untuk menghancurkan kebatilan pemikiran harus dengan pemikiran yang lurus, berdasarkan logika dan hujah akal. Setakat itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baik, sebagai kesimpulan ataupun penutup bagi pembentangan kami pada hari ini, kita dapat lihat bahawasanya orientalisme ini merupakan salah satu ideologi moden yang dapat merosakkan pemikiran umat Islam pada zaman ini, terutamanya pemikiran anak-anak muda. Kita lihat orientalisme ini mempunyai hujah-hujah mereka tersendiri dalam menjatuhkan Islam dan dalam memutarbalikkan cerita ataupun sejarah berkaitan dengan Islam. Dan golongan yang mudah terpedaya adalah golongan muda. Golongan anak-anak muda inilah yang mudah terpedaya dengan pemikiran-pemikiran ini. Dan perkara yang paling penting kita pada zaman ini perlu buat adalah mencari ilmu itu dengan sebenar-benarnya, dan mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh, mencari ilmu dengan sebaik mungkin, supaya ilmu yang kita cari itu adalah ilmu yang benar, yakni berdampinglah dengan guru yang betul yang dapat mendekatkan kita lagi dengan Allah SWT dan bukannya menjauhkan kita daripada Allah. Jadi setakat itu daripada kumpulan kami. Akhir kata, pertahankan iman, perkukuhkan akidah, insya-Allah selamat dunia akhirat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.